Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini insya-Allah kita akan teruskan dalam bicara kita dalam segmen Bicaralah. Kita akan berbicara juga, kita sambung balik tentang isu keusahawanan. Kita akan belajar tentang keusahawanan daripada peringkat awal, definisi sampai ke peringkat penghujungnya, yang meliputi 6 bahagian nanti insya-Allah dengan izin Allah SWT. So, selamat Ramadan semua. Apa khabar hari ini? Hari ini dah hampir masuk kepada 20 Ramadan. Maknanya kita akan berada 10 malam terakhir Ramadan yang sentiasa dicari oleh umat Islam kan sebagai usahawan ni. Kita insya-Allah kita akan lebih banyak memberikan tumpuan pada Ramadan ini selama kita berniaga. Kita juga membuat satu ibadat untuk kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di bulan Ramadan ini sebagai usahawan, kita kena mencari masa untuk kita membaca Al-Quran. Kalau boleh kita dapat baca 20 muka surat sehari ataupun lebih kurang bersamaan dengan satu juzuk sehari kan. Kalau dapat lakukan, Alhamdulillah, dia merupakan satu tenaga yang kuat pada kita, motivasi dalaman untuk kita terus maju dalam bidang keusahawanan. Hari ini kita akan berbicara tentang definisi perniagaan ataupun keusahawanan ini setelah kita tahu dalam satu siri sebelum ini tentang kenapa orang takut berniaga kan. Kita dah bicara, mungkin bertengok pada 3 bulan yang lepas kalau begitu saya tarikhnya kan. Okey, hari ini kita berbicara tentang definisi. Definisi ni ada definisi secara ilmiah dan ada definisi secara kata berdasarkan pengalaman. Kalau kita melihat definisi secara ilmiah, dikatakan bahawa satu perniagaan ini adalah satu bentuk organisasi yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barangan dan perkhidmatan pada pelanggan perniagaan dan entiti-entiti yang berkaitan lah, mana awam dan juga ada entiti berkaitan dengan kerajaan kan, kalau kita masuk dalam projek-projek kerajaan. Tapi kalau kita perasan, ditulis adalah satu bentuk organisasi yang sah. Maknanya apabila kita ingin berniaga, kita perlu register satu entiti ataupun satu syarikat untuk menjadikan perniagaan kita sah. Maknanya kita tidak boleh berniaga tanpa ada entiti. Kita tak boleh berniaga menggunakan akaun personal kerana dia ada banyak cabaran-cabarannya yang berkaitan dengan itu. Terutama sekali zaman yang dikatakan zaman amla, zaman yang begitu ketat, setiap perniagaan yang akaun syarikat ataupun akaun personal yang nak dibuka. Sebab itulah kita boleh ke SSM menggunakan duit RM60 saja untuk register enterprise dahulu sebagai entiti perniagaan kita kan. Bila dah maju, dah buat sale 300,000 ke atas setahun, pada waktu itu boleh kita memikirkan untuk PLT dan juga untuk sendian berhad. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dikatakan bahawa keusahawanan adalah satu aktiviti bagi seorang usahawan yang menjalankan inovasi, keuangan dan perniagaan dalam usaha untuk menghasilkan satu inovasi pada barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi. Macam terlalu ilmiah kan. Tapi cara umumnya adalah usahawan ini adalah kita menjalankan satu dikatakan inovasi dari sudut perniagaan, dari sudut keuangan, dan kita mengubah satu benda yang baru kan. Sebab apa? Biasanya usahawan ini kita menjual barang, produk untuk menyelesaikan masalah orang kan. Orang nak, kita rasakan bahawa orang nak, kita jual kan. Dan kalau tu nak boleh dijual. Ada kalanya kita yang createkan market kita, market dan pelanggan sendiri kan, berdasarkan pada situasi semasa yang kita rasakan bahawa itulah yang boleh menyelesaikan masalah orang ramai kan. Kalau orang yang suka burger, maka lahirlah berbagai-bagai jenis burger yang sedap-sedap untuk orang dapat merasai, maknanya dia boleh selesaikan masalah rasa dia yang nak berbagai-bagai kan. Kalau orang yang perkhidmatan, menggunakan perkhidmatan untuk selesaikan banyak masalah. Tetapi yang akan kekal dalam pasaran ialah mana produk dan pasar dan juga perkhidmatan yang memang akan digunakan secara berulang-ulang oleh pelanggan. Itu akan kekal. Apabila dia dah tidak ada, yang pelanggan dah tak boleh nak guna ataupun banyak sangat substitut dia ataupun alternatif pada pengguna tersebut, mungkin itu sedikit cabaran bagi meneruskan perniagaan barangan dan perkhidmatan tersebut. Jadi menyatakan bahawa dalam keusahawanan ini kita perlu menanggung beberapa risiko lah, terutama risiko equity ataupun pemilikan kita, risiko masa dan risiko komitmen dalam kita menjalankan perniagaan kita. Dan katanya bahawa setiap apa yang kita ambil ini tentulah ada berbagai risiko yang kita kena fikirkan, risiko keuangan, psikologi, sosial kan.
Maksudnya kadang-kadang peniaga kita rugi, kadang psikologi kejiwaan kita tahan ke tak tahan kan. Bagaimana hubungan sosial kita dengan masyarakat sekeliling, dengan keluarga sebagainya, itu juga akan sentiasa bermain dalam dunia perniagaan. Okey. Dalam bidang perniagaan juga, seorang usahawan itu dia akan mengumpul menggunakan modal dan tenaga sendiri, tenaga orang lain. Ada kalanya kita menggunakan tenaga sendiri peringkat awal, kemudian kita jadi pekerja, maka kita mula menggunakan tenaga orang lain dan kita membayar upahnya kan. Ada kalanya perniagaan ini kita menggunakan modal sendiri, ada kalanya perniagaan ini kita menggunakan modal orang lain. Sebagai contoh, bila perniagaan kita membesar, mungkin kita akan pitchkan modal daripada luar, suntikan modal daripada syarikat-syarikat luar, individu luar yang berminat, yang nampak potensi syarikat kita. Itu biasanya syarikat itu dah bertaraf senyum berhad lah. Dan juga mungkin pergi ke bertaraf berhad untuk mendapatkan suntikan modal apa nak berkembang dengan bagus ni kan. Dan juga, kalau menggunakan modal sendiri, biasa berniaga kecil-kecilan, kita gunakan modal kita sendiri untuk kita berkembang. Dan dikata menggunakan juga sumber alam dan teknologi untuk dapatkan faedah ekonomi, keuntungan, menanggung risiko atas perbuatannya. Maknanya kita menggunakan berbagai sumber kan, dan juga teknologi. Dia mesti pergi pada teknologi. Kita zaman sekarang zaman digital. Zaman digital di mana seorang tu dia kena berusaha keras, tak kira besar atau kecil saiz dia punya syarikatnya atau perniagaannya, ke arah teknologi. Paling kurang teknologi dalam mengeluarkan invoice, mengeluarkan receipt, sebab dia tak boleh dah sekarang ni zaman yang di mana kena nak buat invoice kena balik ke syarikat dulu, masuk komputer, type dalam Excel ke dalam Word ke kan, lepas tu barulah hantar email kan. Dia sekarang semua melalui handphone, maknanya akan ada apps yang boleh terus di-key-in-kan, akan keluarnya invoice dan juga receipt. Sebab apa? Bila ada invoice, ada receipt, kita boleh memantau jualan kita sama ada kita buat collection ataupun tidak. Ramai yang buat secara manual, mereka menjual tetapi mereka tidak ada collection yang bagus kerana tidak ada sistem. Bila ada sistem, baru kita sedar kadang-kadang invoice lah pun diberikan, collectionnya belum masuk sepenuhnya. Itu kelebihan. Kalau sekarang ni teknologi itu memang kena ada lah. Usahawan tak dapat tidak, dia mesti ada teknologi itu secara cloud, dan sekarang ni banyak dah orang kata sistem yang murah yang boleh digunakan untuk kita dapat memahami bahawa apabila menjual mesti ada collectionnya. Itu juga satu benda yang perlu ditekankan oleh para usahawan di luar sana. Seterusnya dia kata seorang usahawan ni dia berinteraksi dengan kepercayaan orang. Orang kena percaya pada produknya, orang kena percaya pada personalitinya, pada dirinya kan. Dan juga kena dapat kepercayaan pada keluarga, sebab keluarga ni akan jadi support dia nanti kan. Kepercayaan pada adik-beradik, kepercayaan pada masyarakat. Yang paling pentingnya adalah kepercayaan daripada agamanya sendiri. Maknanya dia menjalankan perniagaan dalam lingkungan yang dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh masyarakat. Kalau mau buat aktiviti pun dia tidak melanggar sesuatu yang menjadi kerisauan yang menghuru-harakan masyarakat dan juga melanggar agamanya. Yang seterusnya dia kata apabila dia seorang usahawan ni dia kena ada sumber bantuan keluarga, pekerja, sahabat, mungkin bantuan daripada agensi kerajaan kalau kita di Malaysia. Dan juga pentinglah bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita apabila kita berniaga, kekuatan kerohanian itu sangat-sangat diperlukan. Apabila kita berniaga, kita juga kena peka pada persekitaran susunan ekonomi semasa, peluang-peluang perniagaan yang wujud, kestabilan politik dan juga cetusan inovasi yang berlaku pada setiap masa kan. Mana usahawan ni dia tak boleh nak fokus pada operasi dia saja tu, dia kena peka juga kepada ekonomi serta suasana persekitaran ekonomi, peluang-peluang perniagaan yang wujud, kestabilan dan juga cetusan inovasi. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang dan kita akan terus berbicara bersembang-sembang. Saya telah sediakan lebih kurang 130 slide untuk kita bersama. InsyaAllah kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang dalam page Nadi Duit, Nadi Keusahawanan ini. Dan juga perkara yang sama juga saya masukkan dalam page Wan Alwi The Talent Wizard. Jadi boleh tengoklah sama ada page Nadi ataupun page Alwi The Talent Wizard untuk kita memahami dan kita mempelajari asas-asas yang perlu ada dalam bidang keusahawanan. Masya-Allah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.